نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang bertajuk Umdatul Ahkam. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung pada bab yang sama yang kita bincangkan pada kuliah yang lepas, iaitu bab sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis nombor 89 dalam catatan saya. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Mutarrif ibni Abdullah قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركوع وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران ابن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Mutarrif ibni Abdullah, katanya saya pernah bersalat bersama dengan Imran ibn Husain di belakang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maksudnya Mutarrif menceritakan berkenaan dengan pengalaman dia bersalat bersama dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran bin Husain, yang mana mereka berdua ni salat berimamkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Ali merupakan suami kepada Fatimah bintu Muhammadin bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza sajad, kata Mutarrif ni, pengalaman dia bila semayang di belakang Ali ni bila dia jadi imam, bila dia sujud, dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Apabila dia mengangkat kepalanya daripada sujud, dia bertakbir juga. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbar. Apabila dia bangkit daripada rakaat yang kedua, selesai rakaat kedua, dia nak masuk rakaat ketiga, dia pun mengucapkan takbir. Falamma qada as-salah, apabila telah selesainya salat, dah habis, dah bagi salam, dah Ali dah bagi salam, Imran bin Husain pun bagi salam, Mutarrif pun bagi salam. Kata Mutarrif,
akhadha biyadi Imran ibnu Husain. Ibnu Husain pun, sahabat Nabi ni nama Imran, dia ambil tangan aku, kata Mutarrif. Dia pegang tangan aku, lalu dia mengucapkan satu perkataan. Dia kata, qad zakkarani hadha salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam ni, iaitu Ali bin Abi Talib, orang ini telah mengingatkan aku tentang salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia ucapkan sallabina. Ali ni ataupun imam ni telah menunjukkan ataupun telah salat bersama dengan kita. Salat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku syak. Perawi tak ingat yang mana satu yang disebut oleh Imran bin Husain. Walaupun dua-dua perkataan ni dari sudut ayatnya berbeza, tetapi makna sama. Kan? Makna samalah. Yang pertama ayat kata, imam ni telah mengingatkan saya tentang salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata boleh jadi dia sebut yang ni ataupun Imran sebut yang ni. Apa dia? Imam ni telah bersalat dengan kita salat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa perlu dibezakan? Kerana amanah. Bila dia tak ingat, dia sebut dia tak ingat. Bila dia tak pasti antara salah satu, dia sebut dia tak pasti antara salah satu. Itulah amanahnya perawi hadis apabila mereka membawakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ilmu hadis ni kita betul-betul kena belajar, kena dalami supaya kita dapat satu perasaan kagum dan takjub kepada usaha yang telah ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama hadis selepasnya dalam membela dan menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi malangnya pada hari ini kita kadang-kadang tak berapa peduli sangat ilmu ni. Bahkan ada juga yang melarang ilmu ni daripada dibincangkan di hadapan orang-orang ataupun umat-umat Islam. Bila kita kempen nak kempen semak hadis sebelum sebar, dia tak puas hati, dia kempen pula. Kempen semak diri sendiri. Nak semak diri sendiri ni tak payah kempen. Luar-luar sangat. Sebab setiap orang memang perlu muhasabah diri. Kan? Bahkan kalau kita semak diri sendiri pun tak perlu bagi tahu ke orang. Sebab aib diri sendiri memang tak disuruh untuk kita sebarkan kepada orang lain. Kan? Tapi semak hadis adalah satu keperluan. Jadi sebab itu, alhamdulillah, saya dan tim saya telah pun membangunkan satu aplikasi semakhadis.com, yang mana aplikasi ini tuan-tuan boleh dapatkan secara percuma, download ataupun boleh pergi ke laman web dia, boleh cek hadis-hadis yang tidak sahih dan palsu di sana. Setakat ni kita ada lebih kurang dalam 12,000 hadis yang kita berjaya himpunkan. Alhamdulillah. Ini semua dengan hasil infak orang ramai. Hasil infak orang ramai dan juga GLC yang terlibat. Okey, tak apalah yang tu. Cuma Imran bin Husain mengatakan kepada Mutarrif, Ali salat kepada kita ni salat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tentulah sebab Ali ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali pastinya tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Okey. Jadi kita pergi kepada perbahasan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, kita nak bahas tentang hukum takbiratul ihram. Dan hukum takbiratul ihram. Apa hukum takbiratul ihram? Okey. Di sana ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, mazhab yang pertama mengatakan takbiratul ihram ialah rukun. Yang mana salat tidak menjadi sah melainkan mesti menyebut takbiratul ihram. Inilah pandangan majoriti ulama. Inilah pandangan majoriti ulama. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan di sana ada hadis daripada Abu Hurairah dan hadis daripada Aisyah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, yastaftihu as-salata bit-takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat dengan takbir.
Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah yang mana Nabi SAW mengajar seseorang yang tidak pandai untuk bersalat, iaitu hadis al-musi salatahu. Dalam hadis tu Nabi SAW menyebutkan ketika Nabi mengajar dia, Nabi kata idza qumta ila salah fakabbir, apabila kamu telah berdiri untuk melaksanakan salat, maka hendaklah kamu bertakbir. Dan di sana ada hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tapi hadis ini ada perbahasan panjanglah. Sebahagian ulama mendhaifkannya, tetapi ada juga yang menghasankannya kerana jalur-jalurnya yang banyak. Ali bin Abi Talib mengatakan, Nabi SAW bersabda, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci bagi salat itu ialah bersuci. Seseorang tidak boleh untuk salat dan tidak sah salatnya melainkan setelah dia mengangkat hadasnya. Wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimuha maksudnya permulaan salat itu bermula dengan takbir, wa tahliluha at-taslim, dan berakhir salat itu ialah taslim. Tahrim ni maksudnya sesuatu yang halal sebelum daripada salat, halal untuk dilakukan. Contohnya macam kita sebelum salat, kita halal untuk cakap, kita halal untuk makan, kita halal untuk minum. Tapi bila kita angkat takbir je, semua benda yang halal sebelum salat dah jadi tak boleh dah. Wa tahliluha at-taslim. Bila pula boleh jadi halal balik? Bila kita bagi salam, bila selesai salat. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Ni pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama kata takbiratul ihram ialah rukun di dalam salat. Manakala pandangan yang kedua mengatakan man nasiya takbiratul ihtitah ajza'ahu takbiratul ruku'. Maksudnya takbiratul ihram ini bukanlah satu kewajipan. Sehinggalah kalau seseorang itu terlupa takbiratul ihram di awal salat, dia boleh baca Fatihah dan sebagainya, kemudian bila dia rukuk, dia memberi takbir, dia membaca takbir untuk rukuk, itu sudah memadai. Ini pandangan sebahagian daripada tabi'in. Sebahagian daripada tabi'in, iaitu Sa'id bin Musayyib, pandangan Hasan al-Basri, pandangan Az-Zuhri, pandangan Al-Auza'i. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Pandangan yang tepat ialah pandangan yang mengatakan takbiratul ihram merupakan rukun. Inilah pandangan yang dipilih oleh Ibnul Munzir. Ini juga pandangan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Ini juga pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, oleh kerana itu pandangan yang kedua ni kita tak boleh nak terimalah. Jadi siapa-siapa yang memulakan salat tanpa takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan, ya, innahu laysat kasiyam la yadkhuluha illa bil lafzi. Salat ni tak sama macam puasa. Seseorang tidak memulakan salat melainkan dengan lafaz, iaitulah takbiratul ihram. Okey. Kita pergi kepada perbahasan yang kedua, masalah yang kedua, iaitu boleh tak kita memulakan salat selain daripada lafaz takbir. Saya dah sebut tadi, takbiratul ihram menurut pandangan majoriti ulama adalah rukun, mesti sebut. Tapi kalau lafaz takbiratul ihram ni macam mana pula? Macam mana lafaz takbiratul ihram? Okey. Pertama, kita kena tahu, ulama bersepakat, ijma' ulama mengatakan sesiapa yang memulakan salatnya dengan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka salatnya itu telah menjadi sah. Bermulalah salat dia. Bila dia nak salat, dia angkat takbir Allahu Akbar, salat dia dikira bermula. Secara betul lah. Tapi kalau selain daripada lafaz Allahu Akbar, boleh ke tidak? Ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan salat tidak sah kalau seseorang itu menyebutkan lafaz selain daripada lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Inilah pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hambali,
dan juga inilah pandangan yang qadim dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan qadim ni maksudnya pandangan yang lama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan tak boleh sebut sebutan lain dalam takbiratul ihram melainkan Allahu Akbar. Mesti sebut Allahu Akbar. Kalau tak sebut Allahu Akbar, tak sah salat. Manakala pandangan yang kedua, mazhab yang kedua adalah mazhab Al-Imam Syafi'i, pandangan yang baru. Pandangan yang baru, bahkan Imam Nawawi kata ini pandangan majoriti ulama. Menurut Imam Nawawi lah. Pandangan ni kata, salat menjadi okey. Salat menjadi bermula dengan sah bagi lafaz Allahul Akbar. Kalau Allahu Akbar memang sah. Tapi kalau seseorang itu dia bagi tambah alif lam dekat Allahu Akbar tu, Allah, dia bagi tambah alif lam dekat Akbar. Allahul Akbar. Mereka mengatakan sah. Maksudnya kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau disebut Allahul Akbar, Allah Maha Besar juga. Kerana alif lam tidak merubah makna, kata mereka. Selagi mana maknanya sama, maka selagi itulah salat menjadi okey. Tidak terganggulah. Boleh, dia kata. Sah. Okey. Pandangan yang ketiga. Pandangan ni lagi luas lah. Pandangan ni kata, salat menjadi sah jika seseorang itu menyebutkan dalam takbiratul ihram dengan semua lafaz ataupun semua nama Allah dan digabungkan dengan semua perkataan yang menunjukkan keagungan Allah. Contohnya macam Allahu Azim. Diangkat Allahu Azim ataupun Allahu Kabir, Allahu Jalil. Ya, ini pandangan Abu Hanifah dan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Allahu Azim, Allah Maha Agung. Allahu Kabir, Allah besar. Allahu Jalil, Allah itu agung. Apa saja lafaz yang menunjukkan keagungan Allah, dia kata sah. Abu Hanifah berhujjah menggunakan kalam Allah, wa dzakara asma rabbih fasalla, surah Al-A'la. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang berjaya, Allah Taala kata apa di antara cirinya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingati nama Tuhannya, menyebutkan nama Tuhannya, lalu dia melaksanakan salat. Lalu dia melaksanakan salat. Okey. Wallahu alam. Kita akan jawab, tapi saya nak bawa dulu hadis yang mereka gunakan sebagai dalil juga selain daripada ayat Quran. Mereka menggunakan dalil hadis Anas, yang mana Anas mengatakan Nabi SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memulakan salat dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Okey? Sebab apa? Sebab padanya ada mengagungkan, lafaz mengagungkan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kan? Okey, maksudnya dia menggunakan hadis ni, dia kata hadis ni untuk takbiratul ihram. Sebab Anas kata memulakan salat, Nabi, Abu Bakar dan Umar mulakan salat dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Maksudnya dia faham, mazhab ni faham, mazhab ketiga ni faham, Nabi pernah angkat takbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah angkat takbir dengan alhamdulillah rabbil alamin. Okey, kita cuba jawab. Dalil mereka yang pertama iaitu wa dzakara asma rabbih fasalla. Golongan ahli-ahli tafsir tidak mengatakan ayat Quran ini untuk takbiratul ihram. Bahkan tak ada kaitan. Sebab apa? Sebab
Ayat Quran ni hanya menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, yang banyak mengingati Tuhan dia dan menyebut nama Tuhan, berzikir. Kemudian dia pergi salat. Bukan bermakna angkat takbir dengan lafaz tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang dia gunakan tu bukan merujuk kepada takbiratul ihram. Sebaliknya merujuk kepada bacaan kuat yang dimulakan di dalam solat oleh imam. Buktinya apa? Buktinya di sana ada lafaz dalam riwayat yang lain untuk hadis yang sama. Dia tuan-tuan, sebelum saya nak pergi lebih dalam, hadis ni dia riwayat. Maksudnya Nabi SAW buat satu benda, sahabat tengok, sahabat cerita pada tabi'in. Tabi'in cerita kepada tabi'in. Jadi sebahagian daripada mereka ketika mana bercerita tentang perbuatan Nabi, mereka bercerita dengan lafaz mereka sendiri. Bila perbuatan tu, bila Nabi tak sebut. Kalau Nabi sebut, mereka boleh nukil dengan lafaz Nabi. Tapi kalau Nabi buat sesuatu dan sahabat nampak, bila sahabat nak cerita pada anak murid mereka, sahabat cerita dengan ayat dia. Sebab bukan dia dengar Nabi cakap, dia tengok Nabi buat. Jadi, bila Anas kata, Nabi, Abu Bakar dan Umar memulakan salat dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, mazhab yang ketiga ni faham, Alhamdulillah Rabbil Alamin tu ialah lafaz untuk angkat takbir, takbiratul ihram. Sebenarnya tak. Sebab apa? Sebab di sana ada lafaz lain, di dalam jalur lain. Maksudnya ada riwayat lain. Orang lain riwayat hadis yang sama dengan lafaz kanu yaftatihunal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya lafaz yang lain menyebutkan mereka ni, yakni Nabi, Abu Bakar dan Umar memulakan bacaan, bukan memulakan salat, memulakan bacaan, yakni bacaan Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi dua-dua dalil yang mereka gunakan ini tidak begitu, orang kata apa, tidak begitu tepat cara penghujahannya. Walaupun ayat Quran itu benar, walaupun hadis itu sahih, tetapi cara penghujahan tidak kuat. Kerana ayat Quran tak cerita tentang takbiratul ihram. Hadis itu juga tidak menceritakan tentang takbiratul ihram. Jadi, pendapat yang tepat, wallahu a'lam, ialah pandangan yang pertama. Yang mana mazhab Maliki dan juga Hambali yang mengatakan lafaz yang sahih, lafaz yang benar untuk menjadikan takbiratul ihram itu sah ialah lafaz Allahu Akbar. Ya, lafaz Allahu Akbar, kerana itulah lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Oleh kerana salat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah lafaz Allahu Akbar, maka kita ikutlah Allahu Akbar. Jadi kita tak lebihkan dan kita tak kurangkan. Kita buat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada perbahasan berikutnya, iaitu ni tadi kita bincang pasal hukum takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram, kita kata ia rukun dan mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Ini pandangan yang saya pilihlah. Terpulang pada tuan-tuan, kalau nak kata mazhab Syafi'i benar pun ataupun mazhab Syafi'i rajih pun tak ada masalah kerana isu khilaf. Tetapi mazhab Hanafi tu macam jauh sikitlah. Selain daripada lafaz Allahu Akbar, memang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Kita nak pergi kepada perbahasan berikutnya, iaitu hukum takbirat al-intiqal. Hukum takbir ketika pertukaran rukun-rukun di dalam salat. Takbir atau ihram memang rukun. Tapi takbir waktu nak rukuk, apa hukumnya? Kan bila kita berdiri, selesai je baca surah, kita angkat takbir, Allahu Akbar, rukuk. Kemudian kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita nak sujud, Allahu Akbar, kan? Apa hukum menyebut Allahu Akbar? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, mazhab ni kata
takbir perubahan hukum, takbir perubahan rukun merupakan takbir yang wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq bin Rahuya dan pendapat Ibn Hazm. Mereka mengatakan wajib. Mereka kata wajib. Kalau tertinggal, kalau tinggal dengan sengaja, maka berdosa. Sebab hadis Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Jadi Nabi tak pernah diberitakan Nabi tinggalkan takbir perubahan rukun ni. Nabi buat. Nabi buat. Jadi mazhab ni kata wajib. Wajib, perlu dibuat. Tetapi pandangan yang kedua kata tak, sunat. Pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Sunat. Maksudnya perubahan rukun dengan bertakbir. Nak dari waktu berdiri, nak turun rukuk, sebut Allahu Akbar. Sebutan Allahu Akbar tu sunat. Kalau tak sebut, tak berdosa. Cuma tak dapat pahala lah. Apa dalil yang mereka guna? Dalil yang mereka guna ialah Nabi SAW pernah melihat seseorang salat dalam keadaan yang tidak tepat. Tak betul solat dia. Kemudian Nabi SAW ajar dia salat. Bila Nabi ajar dia salat, menunjukkan dia memang memerlukan hukum hakam salat. Yang mana yang wajib dia kena tahu supaya nak jadikan salat dia sah. Tapi waktu Nabi ajar dia, Nabi tak sebut tentang takbir perubahan rukun selain daripada takbiratul ihram. Yang mana Nabi sebut pada dia tentang takbiratul ihram. Nabi kata kat dia, "Idza qumta ila salah fakabbir." Bila kamu berdiri untuk salat, maka bertakbir. Tapi Nabi tak sebut tentang takbir waktu nak rukuk. Nabi tak sebut tentang takbir waktu nak sujud. Menunjukkan benda ni hanya sunat. Dah kalau sunat, kenapa Nabi tak ajar dia? Sebab dia baru nak belajar tentang salat, Nabi ajar yang fardu dulu, yang rukun dulu, yang wajib dulu. Itu dalil mereka yang pertama. Bila Nabi tak sebut kepada orang yang memerlukan hukum ni, menunjukkan benda tu sunat saja. Sebab Nabi nak ajar orang kali pertama tentang hukum solat, mesti Nabi ajar yang penting dulu. Seperti mana orang yang baru masuk Islam, bila dia nak salat, kita suruh dia baca Fatihah dulu paling tidak. Jangan suruh dia, jangan bebankan dia lagi dengan bacaan surah-surah yang panjang. Kan? Penat dia. Beban untuk dia. So, ajar Fatihah dulu. Sama macam ni lah. Ajar yang rukun-rukun dulu. Lepas tu bila dia dah pandai, baru dia ambil benda-benda sunat. Dalil mereka yang kedua, mazhab yang kata perubahan, takbir perubahan rukun ni adalah sunat, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan ia wajib. Semua riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kewujudan takbir waktu berubah rukun hanyalah perbuatan Nabi SAW dan ia tidak cukup untuk mengatakan ia wajib. Kerana perbuatan Nabi ini boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Dan di sana ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW tak sebut kepada orang yang memerlukan, orang yang perlukan sangat-sangat hukum salat, Nabi tak sebut, menunjukkan ia adalah hukum sunat sahaja. Pandangan yang ketiga, pandangan ni kata takbir perubahan rukun tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya takbiratul ihram sahaja. Ini pandangan yang dinukilkan daripada sebahagian tabi'in. Antaranya Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Okey. Wallahu a'lam. Pandangan yang saya pilih ialah pandangan yang kedua lah. Pandangan yang kedua iaitu hukum perubahan rukun ni sunnah. Sunat, mustahab. Kalau ditinggalkan dengan sengaja sekalipun tidak berdosa, tetapi seseorang itu tidak mendapat pahala sunat lah. So, sebab itu hari ini kita buatlah. Bila kita nak berubah rukun, kita sebut Allahu Akbar. Okey. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu macam mana cara kita nak mengucapkan ataupun nak menyebutkan takbir ketika nak berubah rukun. Kata Imam Nawawi, dia bertakbir, yukabbir hina yahwi sajida. Dia bertakbir ketika mana dia turun sujud. Summa yukabbir hina yarfa.
kemudian dia bertakbir ketika dia mengangkat kepalanya. Wa yukabbir hina yaqum minal masna, dan dia bertakbir ketika mana dia bangun daripada rakaat yang kedua. Maksudnya nak bagi tahu seseorang yang nak menyebutkan takbir intiqal, takbir perubahan rukun, dia mengucapkan takbir ketika mana dia bergerak. Ya, jadi dia mulakan takbir ketika mana nak turun rukuk sehingga dia rukuk betul-betul. Maka dia panjangkan lafaz takbir itu. Kemudian dia menyebutkan tasbih. Bila dah rukuk, sebutlah subhan rabbiyal azim. Kemudian dia takbir ketika mana dia nak mula turun sehinggalah dia turun. Dia panjangkan lafaz takbir itu sehingga dia turun. Sehingga dahi dia mencecah bumi. Okey. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey. Berapa bilangan takbir dalam salat? Imam Nawawi kata, ketika dia menghuraikan lafaz hadis Abu Hurairah, dia kata, setiap salat yang 2 rakaat, kita ada 21 takbir. 21 bilangan takbir. Takbiratul ihram, dan 5 takbir bagi setiap rakaat. Maka ada 21. Ada 11. Ada 11. Bukan 21, ada 11. 5 takbir bagi setiap rakaat dan 1 takbiratul ihram. So 2, 5 kali 2, 10, campur takbiratul ihram ada 11. Kalau salat 3 rakaat ada 17 takbir. Iaitu takbiratul ihram dan takbir ketika mana berdiri daripada tasyahud awal, dan takbir dan 5 takbir bagi setiap rakaat. Dan bagi solat yang 4 rakaat ada 24 bilangan takbir. Okey. Apabila makmum mendapati imam ataupun mendapatkan imam ketika mana imam sedang rukuk ataupun sedang sujud, adakah dia perlu bertakbir dengan 1 takbir ataupun 2 takbir? Maksudnya seorang makmum dia masbuk. Dia masuk dalam masjid, dia tengok imam sedang rukuk ataupun sedang sujud. Jadi dia pun masuk, dia nak mulakan solat. Kan? Macam mana dia nak takbir? 1 takbir ke 2 takbir? Okey. Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, cukup memadai 1 takbir saja. Allahu Akbar, turun rukuk. Allahu Akbar, turun sujud. Ini pandangan majoriti ulama. Manakala pandangan kedua, ni pandangan minoriti, pandangan Ibn Sirin, dia kata kena takbir 2 kali. Pertama takbir untuk mulakan salat, yang kedua takbir untuk rukuk. Tapi pandangan yang tepat ialah pandangan majoriti, 1 takbir sudah memadai untuk memulakan salat dan untuk rukuk. Ya. Cuma kalau dia takbir dengan 1 takbir, ada beberapa keadaan juga. Keadaan yang pertama, waktu dia angkat takbir tu, dia niatkan takbir tu takbir rukuk, bukan takbiratul ihram. Maka tak sah salatnya. Dia mesti waktu dia angkat takbir tu, dia niat takbiratul ihram, bukan takbir rukuk. Sebab dia takbir sekali je. So dia kena niat takbiratul ihram. Ya, kerana dia tak mulakan salat sekalipun, tak mulakan salat lagi pun. Macam mana dia nak niatkan takbir itu takbir rukuk? Okey. Yang kedua, dia niatkan takbiratul ihram. Kalau dia niat takbiratul ihram, sah secara sepakat. Kalau dia niat takbiratul rukuk saja, tak sah. Tapi kalau dia niatkan dua-dua sekali, kan? Dia niat dua-dua sekali. Inilah takbiratul ihram, inilah takbir rukuk. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata memadai, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah. Tapi pandangan yang lebih selamat, niatkan takbiratul ihram sahaja. Keadaan yang keempat, kalau dia tak niat apa-apa, angkat saja. Angkat takbir, memang niat nak bertakbir. Dia tak pasti, aku angkat tadi untuk takbiratul ihram ke takbir rukuk, tapi aku angkat takbir. Kan? Jadi pandangan, ada 2 pandangan, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah.
Pandangan yang tepat mengatakan tidak sah selagi mana dia tak berniat untuk takbiratul ihram. Okey. Kita pergi pada perbahasan yang berikutnya, iaitu apa hukum imam menjaharkan ataupun mengangkat suara untuk menyebutkan takbir-takbir di dalam salat. Ya. Majoriti ulama, bahkan keseluruhan ulama mengatakan bahawasanya sunat bagi imam untuk mengangkat suaranya ketika takbir-takbir salat untuk memberitahu kepada makmum tentang pergerakan salatnya. Dan oleh kerana itulah kita melihat Abu Bakar pernah menjadi muballigh. Abu Bakar pernah menjadi muballigh, iaitu dia menyampaikan takbir Nabi SAW kepada orang yang berada di belakang, yang jauh daripada Nabi SAW, yang tak dengar lafaz takbir Nabi. Itu menunjukkan memberitahu kepada makmum tentang pergerakan imam adalah sesuatu yang dituntut. Oleh kerana itu, imam-imam membacakan takbir dengan kuat supaya makmum tahu. Sebab bukan semua makmum dapat melihat pergerakan imam, terutamanya bagi masjid-masjid yang besar dan luas. Makmum-makmum yang berada di belakang tak nampak. Jadi kalau ada takbir perubahan rukun ni disebutkan oleh imam secara kuat, maka makmum tidak-tidaknya tahu. Baik. Cuma ada satu pandangan dalam mazhab Hambali mengatakan ia wajib, tapi majoriti ulama kata sunat, ya. Sunat. Okey. Tapi makmum tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan untuk mengangkat suara membaca takbir, kecuali bagi makmum yang ingin menyampaikan takbir imam bagi orang di belakang dia yang tak dengar pergerakan imam. Kalau tidak ada keperluan, maka tak perlu angkat. Oleh kerana itu, majoriti ulama, bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan tak digalakkan kalau tak ada keperluan. Tak digalakkan. Cuma di sini ada perbahasan. Makmum nak sebut takbiratul ihram tu dengan merendahkan suaranya. Merendahkan tu rendah tara mana? Ada yang kata makmum hanya sekadar mendengarkan diri dia sahaja. Mendengarkan pada telinga dia sahaja. Sudah memadai. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau kurang daripada tu, maksud dia sebut tapi telinga dia tak dengar, maka tak dikira. Maka tak dikira. Ini mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hambali ada satu pandangan. Ini juga dalam mazhab Maliki. Satu pandangan dalam mazhab Maliki, cukup hanya sekadar menyebutkan huruf di lidah walaupun dia tak dengar. Maksud lidah dia bergerak dan menyebut berbutir sebutan itu, bukan menyebut dalam hati. Sebutan di lidah dengan berbutir huruf tu walaupun telinga dia tak dengar, sudah memadai. Dan Al-Imam Al-Mardawi mengatakan pandangan ni adalah pandangan yang dia cenderung pada dia. Dia cenderung, ya. Terutamanya pandangan ni lagi baik jika seseorang itu mempunyai masalah pendengaran. Kalau dia baca pelan pun dia tak dengar, dia terpaksa baca kuat sehingga mengganggu orang sebelah, maka dia boleh ambil pandangan ni lah. Pandangan yang hanya menggerakkan, mengeluarkan butir huruf pada lidah walaupun telinganya tak dengar. Okey? Okey. Kita dah sebut dah, makmum tak digalakkan untuk meninggikan suara menyebutkan takbir, kecuali jika ada keperluan. Jika ada keperluan, majoriti ulama mengatakan dibenarkan bagi makmum di belakang imam untuk menjadi mubaligh. Terutamanya kalau imam tu jauh daripada dia, dia dengar, orang belakang dia tak dengar. Ataupun imam suara lemah, suara slow, maka dia menjadi mubaligh. Majoriti ulama kata boleh. Sebahagian Maliki kata tak boleh. Tapi pendapat yang tepat adalah pandangan majoriti. Kerana Abu Bakar pernah menjadi mubaligh kepada Nabi SAW. Sebab itu Ibn Taymiyah disebut apa dalam isu ni, dia kata, Ibn Taymiyah kata, la khilafa bainal ulama anna hadha at-tabligh li ghairi hajah laysa bimustahab.
Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tabligh menyampaikan takbir imam ni tanpa ada keperluan bukanlah satu benda yang dituntut. Bahkan sebahagian ulama mengatakan makruh pun kalau tak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Oleh kerana itu, dia kata, lakin lamma marida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dha'afa sautuhu fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yusmi'u bitakbir. Tapi ketika mana Nabi SAW sakit di akhir hayat Nabi, suara Nabi menjadi lemah. Oleh kerana itulah Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang yang berada di belakangnya supaya mereka tahu tentang pergerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dibenarkan. Okey. Hukum zikir dalam rukuk dan sujud. Ini juga perbahasan. Ulama berbeza pendapat juga. Pendapat yang pertama, pendapat majoriti ulama yang mengatakan zikir rukuk dan sujud adalah sunat. Sebab apa? Dalil yang sama. Nabi SAW ketika mana mengajar orang yang tak pandai salat, hadis musik tadi tu, Nabi tak sebut tentang zikir rukuk, zikir sujud. Yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW hanya menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW yang membaca zikir sujud dan rukuk. Tidak ada lafaz yang menunjukkan ia adalah wajib. Dan di sana ada lafaz yang pelbagai. Zikir rukuk dan sujud ni ada macam-macam lafaz. Ada subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi lafaz-lafaz zikir yang pelbagai menunjukkan pelbagai dengan perbezaan yang sangat ketara, menunjukkan ada pilihan dan ia adalah sunat seperti mana bacaan doa istiftah ataupun doa iftitah. Jadi oleh kerana itu majoriti ulama kata sunat. Manakala pandangan yang kedua kata wajib. Sesiapa yang meninggalkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Kalau dia terlupa, maka dia kena sujud sahwi. Ini pendapat dalam mazhab, satu pandangan dalam mazhab Hanbali. Dalil mereka ialah kalam Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Ini surah Al-Waqi'ah. Ada juga hadis daripada Uqbah bin Amir yang mana dia kata ketika mana turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah SAW ij'aluha fi ruku'ikum. Nabi kata bila turun ayat ni fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang agung. Nabi kata jadikan ia di dalam rukuk kamu. Ketika mana turunnya ayat sabbih isma rabbikal a'la, ketika mana turunnya ayat bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, Nabi kata ij'aluha fi sujudikum, jadikan pada sujud kamu. Tapi ini hadis riwayat Abu Daud, tetapi hadis ni tidak kuatlah. Hadis ni lemah. Ya, baik. Di sana ada hadis juga daripada Ibnu Abbas, fa amma ruku' fa'azimu fihi ar-rabb azza wa jal wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun ayyustajaba lakum. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas kata Nabi SAW bersabda, adapun rukuk agungkan Tuhan azza wa jal. Adapun sujud maka bersungguhlah kamu dalam doa. Kerana doa dalam sujud ni orang kata apa, menjadi tempat untuk dimustajabkan untuk kamu, kata Nabi. So dia kata kat sini ada arahan. Di sini ada arahan. Tetapi majoriti ulama kata di sana ada hadis yang Nabi tak sebut pada orang yang memerlukan hukum ni, iaitu hadis musik tadi. Okey. Di sana ada hadis juga, hadis Huzaifah. Huzaifah menceritakan Nabi SAW sujud, kemudian Nabi baca Subhan Rabbiyal A'la. Dia menceritakan tentang perbuatan Nabi lah. Dan dalil yang kelima ialah Nabi SAW sentiasa melakukan zikir salat, zikir rukuk dan sujud, dan Nabi tak meninggalkannya. Yang mana Nabi SAW menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Maka ini ada 5 dalil yang digunakan oleh mazhab yang kedua ni untuk kata wajib. Pandangan yang ketiga, ya, mereka mengatakan dia adalah fardu. Dia tak gugur sama ada waktu lupa ataupun waktu sengaja. Dalil mereka ialah
dalil Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang mana Nabi SAW bersabda, inna hadhihi salat la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat ni tak boleh bercakap dengan cakap manusia. Sesungguhnya ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Quran. Jadi pendapat yang tepat wallahu alam, ya. Pendapat yang tepat dalam isu ni adalah pendapat yang pertamalah bagi saya. Itu sunnah. Kenapa sunat? Kerana Nabi SAW tidak menyebutkannya kepada orang yang musik salat, orang yang memerlukan sangat-sangat tentang hukum salat, sebab dia tak tahu hukum salat. Nabi tak sebut pada dia tentang zikir rukuk dan sujud. Kalau benda tu wajib, Nabi sebut dah, sebab dia salat tak sah waktu tu. Nabi ajar dia salat. Jadi bila Nabi ajar dia salat, ya, dia apa orang kata, dia perlu tahu benda ni, tapi Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, benda tu bukanlah satu kewajipan untuk dia. Okey. Berapa bilangan zikir rukuk dan sujud ni? Berapa bilangan zikir rukuk dan sujud? Okey. Sesiapa yang menyebutkan zikir rukuk dan sujud sekali, maka ia dikira memadai. Memadailah, maka terhasillah sunat. Tetapi kesempurnaan yang paling minima ialah 3 kali. Subhan Rabbiyal Azim 3 kali, Subhan Rabbiyal A'la 3 kali. Itu paling minima yang sempurna. Tapi kalau disebut sekali cukup, terhasil sunat. Tapi tak sempurna. Sempurna yang paling minima 3 kali. Kalau dia pergi lebih lagi, itu lebih baik. Maksudnya boleh buat lebih pada 3 ke Ustaz? Boleh. Terutamanya kalau imam tu dia panjangkan rukuk dan panjangkan sujud. Boleh baca lebih daripada 3 kali. Sebab itu Ibn Rajab kata apa? Ibn Rajab kata, wa ammal jumhur fa adnal kamali indahum 3 tasbihat wa tujzi'u wahidah. Adapun jumhur, kesempurnaan yang paling minima bagi mereka ialah 3 kali. 3 kali tasbih. Sekali memadai. Sekali sudah memadai. Tapi kalau lebih, lagi baguslah. Terutamanya kalau imam memanjangkan rukuk dan sujud, maka kita baca lebih. Okey? Yang mana Huzaifah, dalam hadis Huzaifah disebutkan, summa raka'a faja'ala yaqul subhan rabbiyal azim. Summa sajad faqala subhan rabbiyal a'la. Nabi ni sebut dalam rukuk dia subhan rabbiyal azim dan subhan rabbiyal a'la. Okey? Hadis riwayat Muslim. Okey. Yang kata 3 kali itu mana? Yang kata 3 kali itu ada hadis Ibnu Mas'ud daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW kata, "Idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhan rabbiyal azim wa dzalika adna wa idza sajada falyaqul subhan rabbiyal a'la 3 wa dzalika adna." Apabila salah seorang daripada kamu rukuk, hendaklah dia menyebutkan 3 kali subhan rabbiyal azim. Itu yang paling rendah, minima yang paling rendah, kesempurnaan yang paling rendah. Bila dia sujud, hendaklah dia sebut subhan rabbiyal a'la 3 kali. Itulah yang paling rendah, kesempurnaan yang paling. Tapi hadis ni tak kuatlah. Sebab apa? Sebab sanad dia terputus. Iaitu Aun bin Abdullah tidak pernah mendengar daripada Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, tapi Aun tidak pernah mendengar daripada Ibnu Mas'ud. Cuma sebahagian daripada kita mungkin dah terbiasa membaca zikir rukuk dan sujud dengan menambah subhan rabbiyal azim wa bihamdih, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Lafaz wa bihamdih di hujung zikir itu mempunyai perbahasan di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan elok ditambah, ada yang kata lafaz itu tidak sahih. Kan bila kita baca subhan rabbiyal azim wa bihamdih, lafaz wa bihamdih itu memang ada dalam hadis. Tetapi tambahan itu tidak sahih. Semua jalur-jalurnya dhaif. Sebahagiannya sangat-sangat dhaif. Oleh kerana itu lafaz tambahan itu tambahan yang tidak sahih. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ada menyebutkan di dalam kitab dia Talkhis Al-Habir. Okey. Tetapi walaupun lafaz-lafaznya tidak sahih, boleh tak kalau seseorang tu baca? Tidak ada halangan. Sebab apa? Sebab Ibnu Hajar kata
di sana ada hadis lain yang menunjukkan lafaz wa bihamdih itu memang ada. Walaupun bukan dalam lafaz subhan rabbiyal a'la, tetapi dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah membacakan satu zikir di dalam rukuknya dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ada perkataan wa bihamdik. Ustaz, yang Ustaz baca tu nampak macam lain je bacaannya. Ya, itu salah satu daripada zikir-zikir rukuk dan sujud. Boleh baca juga. Jadi kita kena pelbagaikanlah. Selain daripada subhan rabbiyal a'la, kita subhan rabbiyal azim, kita boleh baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh. Ada juga lafaz wa bihamdika. Menunjukkan wa bihamdih boleh. Tetapi dari sudut riwayat yang khusus tentang lafaz subhan rabbiyal azim wa bihamdih memang tak sahih daripada Nabi SAW. Tapi kalau nak tambah, tidaklah ada larangan kerana lafaz wa bihamdi memang ada dalam riwayat yang sahih, tapi dengan lafaz yang lain. Ya, dengan lafaz yang lain. Okey, itu lafaz rukuk dan sujud lah. Manakala zikir yang dibaca ketika mana duduk di antara dua sujud, yang dikeluarkan dengan lafaz yang sahih daripada riwayat Abu Daud dan Darimi, Nabi SAW membacakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi kita duduk antara dua sujud tu kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Berapa kali? Tak kira berapa kali pun. Kalau imam panjang boleh baca lebih daripada 3 kali pun. Dalam riwayat disebut 2 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tapi kalau nak baca lebih lagi kerana imam panjang, tak ada masalah. Ya. Kesempurnaan kata Ibn Qudamah 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini merupakan riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Di sana ada juga riwayat lain. Bukan tak ada, ada juga riwayat Ibnu Abbas yang mana dia mengatakan Nabi SAW menyebutkan ketika duduk di antara dua sujud, Nabi baca Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini lafaz yang ada, tapi lafaznya banyak. Yang tuan-tuan baca dalam solat tu pun di antara lafaz yang ada juga di dalam hadis. Itu Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Itu di antara lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Apa hukum zikir di antara dua sujud ni pula? Ya, ada 3 pandangan. Pandangan pertama, pandangan majoriti, sama jugalah macam zikir sujud dan rukuk. Zikir sujud dan rukuk sunat, maka lafaz zikir duduk antara dua sujud juga sunat. Ya. Duduk di antara dua sujud juga sunat. Okey. Manakala pandangan yang kedua kata wajib. Ini pandangan dalam mazhab Hanbali lah. Manakala pandangan yang ketiga kata tak ada zikir yang orang kata apa, yang disyariatkan ketika duduk antara dua sujud, itu pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab itu sebahagian daripada orang mazhab Hanafi macam India dan sebagainya, kita tengok dia duduk antara dua sujud tu sekejap. Kita pun heran, dia baca apa? Tak, macam tak sempat baca je. Mungkin dia pegang pada pendapat ni lah. Jadi pendapat yang saya pegang, wallahu alam, sunat. Pendapat yang saya pegang ialah sunat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini berkenaan dengan takbiratul ihram dan juga takbir al-intiqal. Takbiratul ihram dan juga takbir dan intiqal. Jadi ini merupakan orang kata apa, kuliah kita yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kuliah dalam bulan Ramadan akan diumumkan kemudian. Insya-Allah saya pun dalam perbincangan bersama dengan Datin Lin, nanti saya kalau dah dapat persetujuan bila waktu kuliah, saya akan bagi tahu kemudianlah untuk kita sama-sama mengikuti kuliah ini insya-Allah. Ya, sama ada hujung minggu di waktu petang ataupun di waktu tengah hari ke lepas zuhur, nanti saya akan bagi tahu kemudian insya-Allah setelah berbincang dengan penganjur lah. Okey, saya tengok kalau ada soalan, kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya salah di mana-mana, boleh beritahu
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Solat witir cara Nabi 3 rakaat, 1 salam ataupun 2 salam. Surah yang dibaca. Okey. Pertama sekali, solat witir ni boleh dilakukan dengan 1 rakaat ataupun boleh dilakukan dengan 3 rakaat ataupun dengan 5 rakaat ataupun dengan 7 rakaat ataupun berapa banyak yang kita nak lah. Tetapi diakhiri dengan 1 rakaat. Maksudnya witir ni kalau kita nak buat 3 rakaat, ia adalah witir sempurna yang paling minima. Sempurna yang paling minima ialah 3 rakaat witir. Boleh dengan 1 salam, boleh dengan 2 salam. Tetapi afdalnya ialah 2 salam. Ya, afdalnya ialah 2 salam. Okey. Betul pula saya ni. Manakala um, surah yang dibaca surah yang dibaca di dalam solat witir ni, kalau 3 rakaat terakhir tu, surah yang pertama, rakaat yang pertama dibaca suratul A'la, rakaat kedua baca surah Al-Kafirun, manakala rakaat yang ketiga dibaca surah Al-Ikhlas. Cuma ada riwayat kata 3 kul untuk rakaat yang ketiga. Tetapi lafaz yang lebih sahih daripada Nabi SAW hanya suratul Ikhlas. Manakala surah dua lagi surah tiga kul tu, dua daripada surah 3 kul tu iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas tidak sahih daripada Nabi SAW. Tapi ada mazhab yang terima. Ya, ada mazhab yang terima, oleh kerana itu mereka membacanya. Okey. Ustaz, adakah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban ini bid'ah atau khilaf ulama? Al-Imam ataupun Al-Syekh Al-Qaradawi tidak bersetuju dengan perbuatan ini. Membaca 3 kali tidak ada asalnya daripada Nabi SAW. Malam nisfu Sya'ban mempunyai kelebihan dan setiap orang boleh beramal dengan ibadat masing-masing. Tidak ada satu pun ibadat yang khusus daripada Nabi SAW menetapkan apa-apa ibadah. Okey. Jadi nak baca surah Yasin boleh, nak baca surah Al-Kahfi boleh, nak baca surah apa saja pun boleh. Nak berzikir boleh, apa saja. Nak solat boleh, tak ada masalah. Okey. Adakah dibolehkan imam membaca secara jahar semasa solat Zuhur dan Asar? Solat Zuhur dan Asar ni ialah solat di mana disunatkan untuk imam membaca, bukan kata imam, orang imam dan orang yang solat bersendirian membaca dengan perlahan. Sunnahnya ialah perlahan. Tetapi kalau seseorang itu membaca dengan kuat, maka ia telah menyalahi sunnah, ya, menyalahi sunnah, tetapi tidaklah membatalkan solat. Tidak, solat dia tak terbatal, ya. Tetapi bersalahan dengan sunnah. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan juga Muslim pernah dalam solat Zuhur dan Asar membaca dengan memperdengarkan bacaan kepada sahabat. Para ulama mengatakan tujuan Nabi SAW memperdengarkan bacaan itu adalah untuk mengajar, kerana zaman itu zaman mengajar. Tetapi dalam banyak keadaan Nabi membaca dengan perlahan. Bagaimana kaedah sebenar memanfaatkan bulan Ramadan secara sunnah yang sahih? Pertama sekali, kita memulakan Ramadan ataupun sebelum masuk bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki untuk hidup dalam bulan Ramadan. Yang keduanya, kita berpuasa dengan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dalam puasa ni pun ada banyak perkara sunat yang kita perlu lakukan. Antaranya dengan kita membangun sahur, kemudian kita memperbanyakkan bacaan Quran. Kerana Nabi SAW
bertadarus dengan Jibril waktu bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga kita disunatkan untuk melewatkan sahur dan juga kita menyegerakan waktu berbuka apabila maghrib sudah masuk. Dan juga kita digalakkan untuk bersedekah banyak. Kerana Ibn Abbas mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kan? Nabi SAW manusia yang paling pemurah dan Nabi menjadi pemurah lagi daripada biasa ketika masuknya bulan Ramadan. Jadi di antara hadis, walaupun hadis ni ada perbahasan pada sanadnya, tetapi fiqhnya diamalkan, iaitu Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat ini, ada perbahasan, ada yang mendhaifkan, tetapi fiqhnya diamalkan, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih atau kama qala. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia dapat pahala orang yang berbuka tersebut. Jadi sebab itu kita digalakkan untuk memberi makan kepada orang yang ingin berbuka. Jadi saya pun nak kempen jugalah, iaitu KUIPS ada buat kempen untuk berbuka puasa bagi pelajar-pelajar. Kerana di KUIP ni ada pelajar-pelajar antarabangsa yang tak balik, iaitu pelajar-pelajar daripada Afrika yang susah, yang miskin. Jadi kita buka peluang untuk jemaah-jemaah semua berinfak. Boleh tengok di page saya Facebook dan juga Telegram channel saya. Boleh tengok di sana saya ada letakkan iklan bagaimana untuk infak bagi pelajar-pelajar KUIP yang tak balik ke negara masing-masing kerana negara mereka jauh. Jadi boleh infak untuk mereka berbuka puasa di kampus. Ya, ini di antara sunnah. Kemudian tadaruslah, iaitu banyakkan membaca Al-Quran. Kemudian bersolat tarawih bersama dengan imam sehingga selesai. Kemudian banyakkan bersedekah selain daripada kita panggil memberi orang berbuka puasa. Kemudian menghidupkan malam dengan ibadah qiyamul lail, itu solat tarawih yang saya telah sebutkan tadi. Tunggu hingga imam selesai. Jangan balik dululah, rugi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya maksud Nabi bertadarus dengan Jibril? Nabi baca Quran bersama dengan Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weekend husband bekerja di KL. Apabila balik rumah di Ipoh, menaiki bas sebelum maghrib. Boleh ke buat jamak takhir tamam isyak dan maghrib di rumah di Ipoh, walaupun bas ada singgah di RNR dalam perjalanan dan berpeluang? Boleh untuk solat jamak tanpa qasar. Takhir di rumah apabila kita telah sampai pada waktu, bila kita sampai di rumah, bila kita sampai di kawasan rumah pada waktu yang kedua. Boleh, tak ada masalah. Tapi tanpa qasar lah. Sebab qasar hanya untuk musafir. Kita dah sampai ke kawasan kita, maka kita bukan lagi musafir, kita cuma boleh jamak tamam sahaja. Saya melihat banyak NGO dan orang perseorangan yang kempen taja buka puasa. Masalahnya sejak dari dulu, banyak pembaziran yang berlaku kerana nafsu makan tu nak makan macam-macam, tapi bila dah buka cepat kenyang. Bagaimana untuk kita tangani masalah pembaziran ni? Dia dah jadi trend dan fenomena. Walhal membazir itu saudara syaitan. Yang ni sebenarnya kawalan individu. Kawalan individu. Ini kita tak boleh nak buat. Kita cuma boleh kempen supaya tidak membazir. Tetapi pembaziran ni dia individu. Jadi kita boleh kata bila kita memberikan infak, tiba-tiba orang membazir dalam keadaan kita tak tahu, maka kita dilepaskan daripada tanggungjawab kerana kita di luar daripada kawalan kita. Di luar daripada kawalan kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam mana amalan masyarakat yang menyambut bulan Ramadan dengan membuat kenduri makan dan baca doa tertentu? Yang ni saya tidak tahu asalnya, tetapi kalau dia bergembira dengan kehadiran Ramadan, dengan dia memberi makan, gembira dengan memberi makan kepada orang, ada asalnya di dalam sunnah Nabi SAW, tetapi doa khusus untuk Ramadan, kehadiran Ramadan dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan,
Ini adalah doa yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayatnya tidak begitu kuat. Tetapi dalam bab doa ni dia bab yang luas. Ya, doa ni tidak perlu ada hadis pun tidak menjadi masalah untuk kita berdoa dengannya, maka tidak menjadi masalah untuk kita berdoa dengan apa-apa lafaz sekalipun, walaupun dengan hadis yang dhaif. Jadi saya nak bagi tahu, hadis itu, doa itu tidak sahih, tetapi boleh untuk diamalkan, tetapi dan dia dalam bab fadail, tak ada masalah, boleh. Ya, wallahu alam. Jadi itu sajalah yang boleh saya jawab pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Nur Islam Academy yang telah menganjurkan kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata.